أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana telah pun berada di bab 55, babu fadli zuhdi fid dunya wal hasu ala taqalluli minha wa fadlul faqri. Bab menceritakan kelebihan zuhud di dunia ini dan galakan untuk mengurangkan kecintaan terhadap dunia dan kelebihan kefakiran. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung dengan hadis yang ke-9 dalam bab ini. Wa an Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah fastaqbalana Uhud. Daripada Abi Zar radhiyallahu anhu telah pun berkata, satu ketika aku berjalan dengan Nabi SAW di Harrah. Harrah ni kawasan yang mempunyai batu yang berwarna hitam, tuan-tuan. Tanah yang berada di Madinah, di mana tanah tersebut batu-batunya berwarna hitam. Fastaqbalana Uhud, lalu kami menghadap ke Jabal Uhud atau ke Bukit Uhud. Jadi satu ketika Abu Zar sahabat Nabi ni berjalan dengan Nabi. Nabi ni biasa berjalan dengan para sahabat, bercerita dengan para sahabat, kemudian menasihati, memberi peringatan dan sebagainya, tuan-tuan. Dan pada ketika ini Abu Zar bersama dengan sahabat, lalu kata Abu Zar, kami berjalan dan kami pun menghadap ke arah Uhud ataupun Bukit Uhud. Tuan-tuan yang dah pergi umrah, pergi haji, mungkin dah panjat pun Bukit Uhud tu. Jadi Bukit Uhud ada dekat Madinah, lebih kurang 5 km kalau tak silap. Dan di situ ada makam syuhada Uhud. Sebab peperangan Uhud ni peperangan yang melibatkan kita dengan orang Arab Quraisy. Dan peperangan ini menyebabkan kewafatan, kesyahidan ramai di kalangan para sahabat. Setengah pendapat mengatakan seramai 73 orang. Orang kafir pun ramai, di kalangan sahabat pun ramai. Antaranya bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi itu adalah peristiwa berkaitan dengan peperangan Uhud. Dan pada ketika ini Abu Zar berjalan dengan Nabi dan mereka menghadap ke Bukit Uhud. Faqala, lalu Nabi berkata, ya Abu Zarrin, wahai Abu Zar. Qultu, jawab Abu Zar, labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Setengah tu kadang-kadang sahabat akan jawab labbaik wa sa'daik, lebih kurang maksud yang sama, iaitu menjawab dengan penuh penghormatan kepada pertanyaan ataupun kata-kata Nabi SAW. Ini uslub atau gaya bahasa yang terdapat di dalam bahasa Arab. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, ma yasurruni anna indi misla Uhudin hadza zahaban. Tuan-tuan, dalam hadis ini sangat menarik. Nabi sebutkan apa yang menggembirakan aku, bahawasanya sekiranya aku memiliki emas seperti Bukit Uhud ini, kata Nabi. Mula-mula starting Nabi tu, Nabi nak bagi satu pesanan. Nabi kata, apa yang menggunakan aku seandainya aku mempunyai emas setinggi atau sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita ada emas besar tu, makan tak habis lah. Jadi kita orang manusia ni dikurniakan dengan nafsu, terutama orang perempuan, mereka suka pada emas. Sekarang pun emas tengah naik harga kan. Jadi Nabi nak pesan ni, kenalah dengan waktu sekarang. Emas sekarang segram 260. Ya ke? Dah naik 3 dah. Dah naik 300 lebih dah, tuan-tuan.
Jadi kalau siapa yang ada emas kilo tu memang kaya lah. Cuma apa Nabi nak pesan? Kita tengok. Apa Nabi sebut? Tamdi alayya salasatun ayyamin wa indi minhu dinarun illa syai'un arsuduhu lidain. Nabi sebut, alangkah apa yang dekat aku sangat aku gembira seandainya aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud, dan kata Nabi, berlalu daripada ke atas aku 3 hari dan aku hanya memiliki daripada bukit Uhud tu selama 3 hari tu yang tinggal pada aku dinar, melainkan sesuatu yang aku simpan untuk bayar hutang. Maknanya Nabi infak seluruh harta dia, tuan-tuan. Nabi ada sebesar bukit Uhud, banyak emas besar itu, tetapi selepas 3 hari kata Nabi, tak ada dah pada aku kecuali ada dinar yang aku simpan untuk aku bayar hutang kepada mereka-mereka yang aku berhutang. Kemudian kata Nabi lagi, illa an aqula, melainkan aku menyebutkan dengannya fi ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hakaza wa hakaza wa hakaza, begini dan begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yaminihi, daripada kanannya, daripada kirinya, daripada belakangnya, wa min khalfihi, thumma sara, kemudian Nabi berjalan, faqala, dan Nabi bersabda lagi, innal aksarina, sesungguhnya orang-orang yang banyak, kata Nabi, humul aqalluna yaumal qiyamah, mereka lah orang yang sedikit pada kiamat kelak, illa man qala bil mali, melainkan sesiapa yang mengatakan dengan hartanya, hakaza wa hakaza wa hakaza, begini dan begini, an yaminihi, daripada kanannya, wa an shimali, daripada kirinya, wa min khalfi, daripada belakangnya, wa qalilun mahum, dan sedikit mereka itu, summa qala li, kemudian berkatalah Nabi kepada aku, Abu Zar yang meriwayatkan hadis ini, makana, duduk kat tempat kamu, la tabrah hatta atiyaka, jangan kamu beralih berpindah sampai aku datang kepada kamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadis ni tak habis lagi. Kita nak cerita sedikit dia punya starting ni. Nabi sebut pada Abu Zar, kalaulah aku seronok, kata Nabi, kalau aku punya emas sebesar bukit Uhud. Memanglah bukit Uhud besar, kita pun seronok, tuan-tuan. Tapi Nabi sambung, dan kata Nabi, berlalu 3 hari daripada aku punya emas tadi tu, dah tak tinggal ke aku dah, kecuali dinar yang aku simpan untuk aku bayar hutang. Daripada hadis ini jelas, pertama sekali Nabi galakkan untuk kita menginfak seluruh harta kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, tuan-tuan. Macam baru ni kita buat korban sebagai contoh. Apa tujuan kita buat korban? Untuk kita sedekahkan daging korban kepada mereka-mereka yang jarang memakan daging korban. Daging harga mahal. Lembu, kalau tak silap, lembu tempatan harga sekilo RM35 kalau tak silap lah. Ke dah naik dah sekarang ni sebab PKP. Jadi yang makan sekilo lembu ni, orang-orang yang biasa jarang lah. 35 tu mahal. Mungkin tuan-tuan selalu makan. Sebab 35 je ustaz, bukannya mahal sangat pun. Itu mungkin kita lah. Tapi ada orang di ceruk-ceruk kampung yang nak makan daging mungkin sebulan sekali pun payah. Mungkin 6 bulan sekali pun payah. Jadi inilah ruang untuk kita melaksanakan ibadah korban, dan kita agihkan daging korban kepada fakir miskin. Sebab itu pemanggil korban, menurut mazhab Syafi'i, dia bagi 1/3, 1/3, 1/3 untuk orang susah, untuk dihadiahkan, dan juga untuk kita sebagai yang melaksanakan korban. Tapi yang paling bagus, sedekah semuanya sekali. Kalau kita nak ambil pun sikit je. Kadang-kadang maksud tu tak sampai pun masuk korban tu. Sebab kita buat korban, kita hentam semua kat kita. Kita bagi orang sikit sangat. Jadi tak kena, tuan-tuan, rugi. Maksudnya kalau boleh, kita ambil semangat sedekah itu untuk kita agihkan daging-daging korban kepada mereka-mereka yang jarang makan daging sebabkan harganya mahal. Tuan-tuan, kemudian Nabi sebutkan lagi, Nabi katakan, dan kalau boleh aku sebutkan benda ini kepada hamba-hamba Allah, begini. Bermaksud Nabi nak pesan bahawa kalau ada harta yang banyak, infak fi sabilillah, sedekahkan kepada orang, bantu orang, bantu agama Allah. Kita tinggalkan sedikit untuk kita bayar hutang kepada mereka-mereka yang pernah kita berhutang. Jadi hutang tu wajib lah, membayar hutang wajib. Dan kalau kita mati tanpa membayar hutang, waris harta pusaka kita tu, tuan-tuan, mesti dibayarkan hutang kita terlebih dahulu, baru boleh difaraidkan. Jadi anak-anak kena faham jugalah masalah harta pusaka ni, harta faraid ni. Sebab kan kadang-kadang dia bagi dulu, kemudian baru teringat, ayah kita ada hutang dulu dengan Pak Haji Osman sebanyak RM1,000. Jadi nak buat macam mana ni? Nak kumpul adik-beradik, dah semua dah balik Kuala Lumpur, balik Pulau Pinang dan sebagainya. Apa yang penting,
hutang si mati wajib ditunaikan melalui harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kemudian Nabi sebutkan lagi, innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak, mereka lah yang sedikit pada hari kiamat. Apa maksud Nabi? Maksudnya orang yang banyak harta tapi tak gunakan pada jalan Allah. Orang yang banyak harta tapi tak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi sebutkan, yang banyak tu yang sedikit di hari kiamat. Dia ada banyak harta tetapi kedekut taik masin sebagai contoh. Orang minta sikit pun, minta tolong tak bagi. Macam Haji Bakhil kan. Tapi Haji Bakhil tu Puan Murni, Cikgu Murni tu dia bagi. Kira dia bagus jugalah, dia bagi untuk sekolah anak yatim kalau tak silap. Cuma yang bila orang lelaki minta derma dia tak bagi. Dia double standard. Kita tak mahu lah macam itu. Kalau boleh kita bagi semua. Asal ada orang susah, laki ke, perempuan ke, bujang ke, dah kahwin ke, janda ke, kita tolong. Kadang-kadang kita bias tuan-tuan. Bila tengok laki, nampak pula muka macam tak apa nak senyum, tak nak bagi kita bantuan. Bagi. Sebab inilah dia harta-harta yang akan memberi kita pahala bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu Nabi sebut, innal aksarina, sesungguhnya orang-orang yang banyak harta tetapi kurang pahalanya, rugi. Harta disimpan untuk dia, digunakan untuk tempat-tempat yang tak bermanfaat. Lebih malang kalau harta digunakan untuk melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat, wal iyazubillah. Banyak harta tetapi digunakan untuk berfoya-foya. Banyak harta bagi kawan untuk berjudi sebagai contoh, rugilah. Sebab itu orang kaya ni tuan-tuan, kalau dia sabar dengan ketaatan, dia lagi afdal pada orang susah yang nak melakukan ketaatan. Sebab orang susah memang dia tak ada pilihan untuk enjoy, untuk joli. Dia memang terbaik taat pada Allah lah, sebab dia tak ada benda nak buat. Orang kaya ni dia bila banyak harta, dia ada banyak masa, dia mulalah nak buat benda-benda maksiat. Tetapi dia sabar, dia tak buat maksiat. Harta digunakan untuk jalan Allah, itu yang terbaik. Sebagai contoh sahabat Nabi yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, hartanya infak fi sabilillah. Sayyidina Uthman kaya tuan-tuan. Dalam satu hadis bagaimana Sayyidina Uthman diriwayatkan bila mana Nabi sebutkan ketika di atas mimbar, barang siapa berkaitan dengan seruan jihad dan infak harta fi sabilillah, Sayyidina Uthman angkat bagi tahu yang dia nak sedekahkan, nak infakkan 100 ekor unta berserta muatan-muatannya sekali. Kemudian Nabi sebut sekali lagi, sambut lagi Sayyidina Uthman, saya tambah ya Rasulullah 100 ekor unta dengan muatan-muatannya sekali. Nabi sebut kali ketiga, Sayyidina Uthman sambut lagi tuan-tuan, saya tambah ya Rasulullah 100 ekor unta beserta dengan muatan-muatannya sekali. Satu ekor unta berapa ribu harga dia tuan-tuan. Itu Sayyidina Uthman yang mana ia difitnah zaman pemerintahannya, dia melakukan kronisme. Ni puak-puak yang benci pada Islam lah ni, melakukan nepotisme, benda yang tak betul berkaitan dengan Sayyidina Uthman. Menantu Nabi, sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, khalifah yang ketiga, mana mungkin Sayyidina Uthman lakukan perkara-perkara sedemikian tuan-tuan. Tapi ada orang-orang yang benci kepada Islam, puak-puak Syiah, dia nak kenakan para sahabat Nabi, mereka mentahmahkan perkara yang tidak benar terhadap Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, kemudian Nabi nyatakan, humul aqallun yaumal qiyamah illa man qala, melainkan sesiapa yang mengatakan bil mali, dengan harta, hakaza wa hakaza wa hakaza, begini dan begini dan begini. Bermaksud mereka gunakan harta mereka untuk menegakkan kalimah Allah dan mereka membantu sesama umat Islam. Kemudian Nabi sebut pula dalam hadis ini kepada Abu Zar, makanak, duduk kat tempat kamu ya Abu Zar, la tabrah hatta atiyak, jangan kamu bergerak berpindah sampai aku datang semula kepada kamu. Thumman talaqa, Nabi pun beredar fi sawadil lail, dalam kegelapan malam, hatta tawara, sampai dah tak nampak dah Nabi. Jadi Abu Zar dia Nabi suruh dia tak bergerak lah. Sahabat ni taat tuan-tuan. Dia kan macam kita tak suruh bergerak, kata belakang lah, nak pergi ambil air lah, PKP sudah lah kan. Nak suruh pakai mask pun macam-macam alasan, kena 1000 baru kita pakai. Tapi kalau tak kena, macam-macam dia buat. Tak buat jarak sosial tu, kalau yang awal-awal dulu sampai dia buat Facebook live yang dia makan kambing saya beramai-ramai tu, kalau tuan-tuan masih ingat lah. Jadi viral, polis ambil tindakan lah. Macam-macam lah. Kita nak taat kepada pemerintah ni kadang-kadang payah, sedangkan benda yang pihak pemerintah suruh, benda yang kemaslahatan kepada umat manusia atau kepada masyarakat. Tapi Nabi ni perintahkan Abu Zar seorang je lah. Nabi sebut makanak, duduk kat tempat kamu, kemudian jangan bergerak. Lalu Nabi pun beredar sampailah tidak kelihatan oleh Abu Zar. Fa sami'tu, kata Abu Zar, lalu aku mendengar sautan, suara. Dia dengar suara, qad
irtafa'a, suara yang tinggi, kata Abu Zar. Fatakhawaftu an yakuna ahadun arada lin nabi, lalu aku bimbang, aku takut kalau ada orang buat jahat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pergi seorang kan, sebab sahabat kasih dan cintakan Nabi. Tuan-tuan, sahabat ni tak mahu Nabi dia apa-apakan. Daripada Abu Bakar sampailah sekecil-kecil sahabat, semua kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar pun sama. Abu Zar dia dengar suatu suara lalu dia bimbang. Apa yang berlaku ni? Dia bimbang kalau ada orang jahat melakukan kejahatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradtu an atiyahu, lalu aku teringin nak mendatangi Nabi, nak tengok apa yang berlaku. Fa zakartu qaulahu, lalu aku teringat kata-kata Nabi, la tabrah hatta atiyaka, jangan bergerak, duduk kat situ sampailah aku datang kepada kamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat, dia pun tak jadi nak bergerak lah. Padahal pada awalnya dia dengar suara tu, dia teringin nak pergi kat Nabi, nak tengok apa yang berlaku. Dia bimbang keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Zar, falam abrah hatta atani faqultu, dan aku pun tak bergerak, kata Abu Zar, sampai Nabi datang kepada aku dan aku pun bertanya kepada Nabi, laqad sami'tu sautan, sesungguhnya aku telah mendengar suara, takhawaftu minhu, dan aku bimbang tentang apa yang berlaku dengan suara tersebut. Fazakartu lahu, lalu aku sebut kepada Nabi, faqala, lalu Nabi pun menjawab, Nabi pun berkata, wahal sami'tahu, kamu dengar? Adakah kamu mendengarnya? Nabi tanya pula kepada Abu Zar, kamu dengar betul ke, kata Nabi. Lalu qultu, kata Abu Zar, na'am, ya. Maknanya Abu Zar dengar betul-betul ada suara tadi kan, sewaktu Nabi meninggalkan Abu Zar. Qala, Nabi pun berkata, zaka Jibrilu atani, itulah dia Jibril yang datang kepada aku. Tuan-tuan, Nabi ni walaupun dia insan, sama macam kita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi berkahwin, tetapi Nabi merupakan pilihan Allah. Al-Mustafa, merupakan lelaki pilihan Allah. Rasul, pilihan utusan Allah. Lalu Nabi ada kelebihan-kelebihan yang tak ada pada kita. Nabi didatangi oleh Jibril. Kita tak tahulah siapa yang datang, tuan-tuan. Kita rasa ada orang soleh datang, tak soleh, tak tidak soleh. Kok datang tu syaitan menyerupai orang soleh, kita pun tak tahu. Kita berasa hebat sangat dah, kan? Setengah-setengah orang kadang-kadang dia yaqazah jumpa orang-orang soleh, orang hebat, dia pun rasa macam diangkat darajat. Jangan, tuan-tuan. Kalau kita didatangi oleh siapa ketika mimpi, ketika yaqazah, kita kena, kalau itu orang betul-betul orang yang soleh, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau boleh kita senyaplah, takut fitnah ataupun takut kecoh, takut orang akan melakukan tomahan-tomahan yang tidak benar kepada kita. Mimpi jumpa Nabi, syukur kepada Allah, alhamdulillah. Sebab orang lain tak dapat mimpi jumpa Nabi. Kalau orang tanya, kita jawab pada orang tanya saja. Tapi untuk kita hebahkan dengan penuh kebanggaan, tulis status kat Facebook, dekat WhatsApp, saya mimpi bertemu Nabi, itu bukan jalan yang elok, tuan-tuan. Takut orang tuduh macam-macam, takut kita terfitnah. Yang kalau kita bimbang, yang kita mimpi itu bukan Nabi pun. Sebab kita tak pernah tengok Nabi. Yang kita mimpi itu syaitan yang mengaku sebagai Nabi SAW. Benar, syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tetapi mana kita kenal Nabi macam mana? Siapa yang pernah tengok Nabi? Kalau kita, para sahabat, mereka kenal Nabi. Mereka tahu rambut Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, mata Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana. Sebab itu bila mimpi jumpa Nabi, itu Nabi yang betul. Memang Rasulullah. Kita tak pernah jumpa Nabi. Hanya digambarkan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena berhati-hati supaya tidak dituduh dengan macam-macam. Yang paling kita bimbang bila ia menjadi kecoh di kalangan masyarakat, wal-iyazubillah. Kemudian kata Nabi, itulah Jibril yang mendatangi aku. Faqala, lalu kata Nabi, bersabda, man mata min ummatika. Lalu dia berkata, Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril berkata kepada Nabi, man mata min ummatika, sesiapa yang mati di kalangan umatmu wahai Rasulullah, la yusyriku billah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qultu, lalu kata Abu Zar, wa in zana, sekiranya dia berzina, wa in saraka, dan andainya dia mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in saraka, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetapi kalau dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, dan dia akan diseksa dululah dekat, kalau dia tak bertaubat, dia kena seksa dulu dekat akhirat. Kemudian bila habis dosa-dosanya, last sekali dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala
Kenapa tuan-tuan? Sebab dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita dia, Nabi pada awalnya Nabi starting dengan menyatakan tentang harta. Nabi pesan, kalaulah ada harta yang banyak sebesar bukit Jabal Uhud sekalipun, tetapi bagi Nabi, yang mengembirakan Nabi, kalau berlalu 3 hari, harta itu dah tak ada dah, diinfak fi sabilillah, yang tinggal dinar, berapa dinar untuk disimpan bagi bayar hutang. Jadi hutang wajib untuk kita bayar, untuk kita tunaikan, untuk kita lunaskan. Kemudian Nabi sambung pula dengan menyatakan bahawa sesiapa di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang mati tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dia tak nyatakan Allah itu dua, dia tak sembah daripada Allah, tak syirik, macam golongan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah, mereka yang tak perlu Islam, tempat mereka tuan-tuan semuanya di dalam neraka Allah sampai bila-bila. Jadi sedihlah. Sebagai contoh, bapa saudara Nabi Abu Lahab, pak saudara Nabi tu, tetapi sebab dia lawan Allah, lawan Rasul, dia mensyirikkan Allah, lalu dia akan masuk ke dalam neraka Allah sampai bila-bila. Hatta Abu Talib pun dalam riwayat hadis Imam Bukhari, tetap juga dia tak beriman kepada Allah, lalu dia mati atas agama Abdul Muttalib. Kata Nabi SAW, Abu Talib juga berada dalam neraka. Fi dahdahi minan nar, kata Nabi. Maknanya dia duduk dalam keadaan dia diseksa dengan seringan-ringan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang banyak berjasa dengan Nabi tu. Abu Talib ni bukan cancan orang. Kita pun tak ada jasa sebesar jasa Abu Talib. Dia lindung Nabi, dia pertahankan Nabi, dia protect Nabi, tetapi sebab hidayah itu milik Allah, Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah sampai bila-bila. Abu Lahab apatah lagi, pak saudara juga. Sebab itu kita ni tuan-tuan kena banyak bersyukur. Sebab kita hidup walaupun di akhir zaman, tetapi Allah pilih kita untuk menjadi di kalangan orang yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah. Kena genggam betul iman tu. Iman yang Allah bagi, Allah pinjamkan itu, kita kena gigit betul-betul, jaga betul-betul. Kalau boleh jangan kita syirikkan Allah, dan kalau boleh jangan kita melakukan perkara yang Allah larang sampai kita mati, insya-Allah. Baik, lalu dalam hadis ini pengajarannya, sekalipun kita ini mungkin pendosa, di kalangan kita ada yang buat dosa, sebagai contoh minum arak. Kita tidaklah, kawan-kawan kita yang dulu dekat kampung kan, main judi, kemudian dia tak bertaubat, dia mati. Dalam hadis ini jelas Nabi sebutkan kepada Abu Zar, wa in zana wa in saraka, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetapi kalau dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dan dia tak pernah syirik, tak pernah pun murtad, dia juga nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, tuan-tuan. Jadi itu kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah daripada Nabi bersabda, lau kana li mislu Uhud, kalaulah seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, seperti bukit Uhud, kata Nabi, la sarrani alla tamurra salasu layalin, pasti menggembirakan aku seandainya berlalu 3 malam, wa indi minhu, dan aku hanya memiliki daripada harta yang sebukit Uhud itu, syai'un, sesuatu yang aku simpan untuk membayar hutang, kata Nabi SAW. Ini hadis yang sama dengan hadis yang pertama tadi. Nabi nak tekankan bahawa harta ni kita infaklah, kita gunalah pada jalan Allah, tolonglah orang, tuan-tuan. Kita duk simpan, kita mati tak boleh pakai juga. Yang akan gunakan anak cucu kita. Jadi dapat jugalah pahala, sebab laju kita pakai untuk kebaikan, insya-Allah pahala itu akan mengalir kepada kita. Tetapi tuan-tuan, kita simpan target untuk kita pakailah. Lalu kalau Allah takdirkan kita mati awal, kita tak boleh nak pakai juga. Sebab itu kalau kita infakkan fi sabilillah, kita bagi kepada sekolah-sekolah, kat masjid, dekat surau, tolong orang-orang yang susah. Ramai orang yang susah dekat Seremban ni, gelandangan, walaupun dia bukan Islam, boleh tak kita tolong dia? Boleh. Kalau dia bukan Islam yang tak lawan kita lah, zimmi, orang kafir zimmi, kita boleh bantu dia. Mungkin dengan asbab kita tolong buat kebaikan, dia tertarik nak peluk Islam, tuan-tuan. Macam Abid Liu kan, Abid Liu dia tolong orang miskin. Adalah kontroversi sikit-sikit tu, itu memang berlaku lah, orang tak puas hati dan sebagainya. Apa yang penting, tindakan dia, amalan dia sangat-sangat baik. Dia tolong orang susah yang tak ada rumah, dia cari rumah. Dia tolong orang yang tak ada makanan, dia bagi makanan, dia bantu. Dan nampak macam positif lah, orang banyak menyokong dia.
Jadi kalau ramai orang yang seperti Abid Liu tu tuan-tuan ada dalam masyarakat kita, mungkin kita dah tak bergantung kepada pihak ahli politik lagi. Bantuan dibantu oleh golongan-golongan yang seperti ini yang ikhlas untuk tolong-tolong kita kan. Ikhlas, tengok susah, pantang orang susah, buat bantuan, buat rumah, bagi makanan. Tengok orang susah, terus datang. Walaupun jauh, dekat Kedah, dekat Pahang, dekat Kelantan, tetapi dia sanggup datang sebab dia tahu setiap pergerakan itu merupakan pahala yang Allah akan berikan kepadanya, insya-Allah. Jadi kalau kita ada semangat yang sama, kita senang. Kita banyak duit, ada harta, kita dah infak untuk isteri dan anak-anak kita sebagai contoh, sebab baik nafkah pada anak dan isteri kita. Anak isteri kita dah tak ada masalah, mereka dah cukup makan, cukup pakai. Jadi kita nak bantu siapa lagi? Bantu saudara se-Islam kita. Dah bantu lokal, orang tempatan, dah cukup, semua dah cukup makan. Bantu orang Islam dekat luar Malaysia. Bantu orang Islam dekat Kemboja, orang Islam dekat Rakhine, orang Islam dekat Palestin, Suria, orang Islam dekat Yaman yang bergolak, tuan-tuan. Jadi inilah peranan kita. Tetapi malangnya hari ini, kadang-kadang mereka yang kaya dengan umat Islam itu, mereka tidak melakukan perkara yang Nabi pesan sebagai contoh dalam hadis ini. Kata Nabi, kalau harta aku punya emas setinggi Bukit Uhud, seperti Bukit Uhud, dan melalui 3 hari, kata Nabi, atau 3 malam, aku tak tinggalkan kecuali berapa dinar untuk aku simpan bagi membayar hutang. Maknanya kalau sebesar Bukit Uhud tu, emas tu ingat berjuta-juta lah. Maknanya kalau golongan jutawan di kalangan umat Islam, kalau dia teringat pesanan ni tuan-tuan, jadi dia akan rasa seronok untuk menginfak harta mereka kepada jalan Allah. Kemudian dalam hadis ini, kalau kita perasan, Nabi gunakan perkataan lau kana li, bermaksud lau ni kalau lah. Dan dalam hadis lain Nabi sebut jangan sebut lau ni, kalaulah ni Nabi tak galakkan. Fa innal lau taftahu amal syaitan, sesungguhnya perkataan kalaulah ini dia berbuka kepada amalan-amalan syaitan. Sebab kalau ni benda yang berbentuk tidak pasti. Tetapi dalam hadis ini Nabi sebut lau, dia dibenarkan kalau cita-cita kita itu, harapan kita itu adalah harapan yang bawa kepada kebaikan. Kalaulah aku ada setinggi emas, aku akan infakkan harta fisabilillah, itu tak ada. Yang Nabi larang, kalaulah dulu, menit dah lepas, kalaulah dulu aku tak pergi dekat jalan tu, tak accident, itu Nabi larang. Sebab benda dah berlaku, dah ditakdirkan. Kenapa kita nak cerita kalau lagi? Tapi kalau yang seperti Nabi sebut ni, kalaulah nanti aku ada duit sebesar Taman Seraman Selatan, jadi aku akan bagi kepada sekolah tahfiz, itu tak ada masalah. Yang Nabi larang, fa innal law taftu amal syaitan tadi itu adalah kalau yang telah berlaku. Kalaulah dulu aku pergi sekolah, benda dah berlaku kan. Dia tak pergi sekolah, dia duduk cerita benda-benda yang lepas dengan menggunakan perkataan kalau, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada sesiapa yang berada di bawah daripada kamu dari sudut keduniaan. Maknanya Nabi pesan, kalau nak tengok orang yang kurang harta daripada kita. Kalau kita pakai pesona, tengok orang yang pakai kancil, supaya kita rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, tuan-tuan. Jangan tengok orang yang atas daripada kita, takut bimbang, kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Tetapi kalau kita jadikan sebagai motivasi, tak ada masalah lah. Ni kadang-kadang kita ni bila tengok orang yang lebih kaya ni, kita nak jadi kaya macam dia sampai kita lupa benda yang halal atau benda yang haram. Itu yang kita bimbang. Kita nak kejar kekayaan itu, harta dunia itu, sampai kita tinggalkan larangan Allah. Sampai kita tinggalkan apa yang Allah perintah dan kita buat larangan Allah. Itu yang Nabi bimbang. Sebab itu Nabi sebut, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kamu melihat kepada siapa yang berada di atas kamu dari sudut keduniaan, pangkat, darjat. Jangan kita bandingkan kita dengan sultan. Mereka yang dilahirkan dalam keadaan mewah. Bandingkan kita dengan mereka jutawan, bilioner. Bandingkan Syekh Muhammad Al-Bukhari sebagai contoh. Kita orang biasa. Lalu kata Nabi, jangan tengok kepada orang yang atas daripada kamu dari sudut keduniaan, tengoklah kepada mereka yang berada di bawah kamu, supaya kita sedar bahawa kita diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang kadang-kadang orang lain tak dapat pun. Kita ada rumah, ada orang yang tak ada rumah, tidur dekat tepi jalan, tidur dekat bawah jambatan. Ada orang yang tak cukup makan, ada orang yang tak berkahwin. Kita ada isteri, seorang, 2 orang, 3 orang kadang-kadang tu. Kita ada anak yang ramai. Lalu kita tengok daripada mereka yang tidak mempunyai anak. Lalu kita akan rasa bersyukur dan kita akan rasa insaf dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita tengok pada orang yang lebih daripada kita, kita rasa nak lebih jugalah. Oi, dia rumah 3 tingkat, kita nak lawan lah, buat 4 tingkat.
Masuk next month, dia naik 5 tingkat, kita buat 6 tingkat. Duk berlalu ni itulah tuan-tuan, sampai bila? Sedangkan kita boleh mati bila-bila masa. Saya akan mati, tuan-tuan juga akan mati. Jadi Nabi pesan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka itulah yang lebih berhak untuk kita amalkan, lebih nyata, dan janganlah kamu memperlekeh, menghina nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Jadi apa juga Allah berikan kepada kita, kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum, dan seandainya kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bersyukur sebab ada yang Allah bagi kepada kita secara percuma pun. Mata percuma, telinga percuma. Ini semua kalau kita bandingkan dengan orang yang tak ada mata, memang insaflah kita. Tengok dengan orang yang buta kan, jalan pakai tongkat. Kita yang Allah bagi mata dengan pandangan yang cerah, lalu kita duk rasa sombong, wal-iyazubillah. Jadi tak wajarlah. Telinga kita dapat dengar dengan sempurna, tuan-tuan datang ke surau dapat dengar kuliah dengan baik. Ada orang kena pakai alat yang untuk kuatkan pendengaran tu. Jadi kita kena banyak bersyukur. Allah bagi kita kaki untuk berjalan, untuk kita berdiri, solat dalam keadaan berdiri. Ada sahabat kita solat dekat atas kerusi. Kita kena bersyukur. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab ibadah, dalam bab agama, Nabi untuk kita tengok orang yang lebih hebat daripada kita. Orang tu semayang sunat tarawatib, semayang sunat malam, sunat witir, aku kena buat jugalah. Itu yang Nabi maksudkan. Orang tu dia puasa sunat Isnin Khamis tak tinggal-tinggal, aku kena buat seperti dia lah. Jadi bila bab ibadah, bab mendekatkan diri kepada Allah, kita kena tengok orang yang lebih hebat daripada kita. Tapi dalam bab keduniaan, kalau boleh kata Nabi, tengoklah orang yang lebih rendah, lebih kurang daripada kita, supaya kita insaf dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, Nabi bersabda, wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi bersabda, ta'isa abdud dinar, musnahlah hamba dinar, kata Nabi, wa dirham, dan hamba dirham, hamba duit. Memang musnahlah, duk cari duit sampai kita putuskan silaturahim sebagai contoh, cari duit sampai terlupakan anak isteri sebagai contoh, berlaku. Jadi ada orang yang kejar jawatan, kejar pangkat, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, anak membesar tanpa sayang bapa, berlaku tuan-tuan. Jadi kata Nabi, ta'isa amdud dinar, musnahlah, hancurlah hamba kepada dinar. Wa dirham, hamba dirham, Nabi kata. Wal qatifati wal khamisati, hamba kepada pakaian. Qatifah ni pakaian, dan khamisah juga pakaian. Kata Nabi, orang yang cintakan duit, cintakan pakaian, sebab pakaian-pakaian mahal lah. Jadi pakaian biasa tak ada masalah. Orang yang nak brand-brand ni, baju harga 1,000 ni ustaz jangan main-main, dia kata kat kita. Harga baju 1,500. Macam sekarang handset, orang duk bangga dengan handset setakat 500 tak main lah ustaz. Handset mesti kurang-kurang 2,000, 3,000. Allahu Rabbi. Jadi ini menjadi sesuatu yang Nabi katakan, kalau jadi hamba, kalau kita beli handset yang mahal tapi kita tak sombong, kita gunakan untuk agama Allah, guna untuk rakam Facebook live, itu dapat pahala. Kaya bukan dosa tuan-tuan ya. Kita kaya Allah wasahlan, carilah harta sebanyak mana pun, tetapi kita jangan lupa akan Allah dan Rasul. Itu yang paling penting. Lagi ramai umat Islam kaya, lagi bagus, tetapi dengan syarat dia cintakan Allah dan juga Rasul. Sahabat ada yang kaya, tabi'in ada yang kaya, tak ada masalah. Tetapi kita bimbang bila kita kaya kita lupakan Allah. Itu yang kita bimbang. Kita kaya kita akan sombong, kita bongkak, kita takbur. Bila kita kaya kita lupakan adik-beradik. Itu yang dibimbangi. Tapi kalau dia kaya, dia semakin zuhud, hati dia tak ada langsung pada kekayaan. Dia kaya, makin dia dekat dengan Allah. Pantang datang orang minta, bagi, dia bagi. Jadi kalau macam tu tak ada masalah. Sebab tu kata Nabi bagi peringatan, hancurlah, musnahlah hamba kepada duit ni, hamba kepada pakaian ni. Pakaian maksud keduniaan lah. Sebab maksudnya orang yang terlampau cinta dunia ni hancur. Sebab dia akan membawa keburukan, kerosakan kepada diri orang yang kejar dunia itu, sampai dia akan lupakan benda-benda yang berkaitan dengan akhirat. Itu yang kita bimbang. Sebab itu kata Nabi, in u'tiya radiya, hamba kepada duit ni,
sekiranya dia diberikan, dia akan seronok, dia akan redha, kata Nabi. Wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia tidak diberikan, dia akan rasa tidak gembira, tidak seronok. Itu yang kita bimbang. Sedangkan kalau orang tak kejar keduniaan, hidup dia happy je. Tak kejar jawatan, tak kejar pangkat, tak kejar kemasyuran. Sebab benda ni nafsu, kehendak kita. Semua orang nak kaya. Semua orang nak ada harta yang banyak. Semua orang nak kemasyuran, nak terkenal. Lebih-lebih lagi bila kita hidup dekat akhir zaman ni lah. Sikit-sikit kita akan letakkan dekat media sosial supaya kita banyak follower, kita banyak pengikut dan kita boleh menjana pendapatan. Itu trend pada hari ini. Jadi kata Nabi SAW, musnah, hancur orang-orang yang terlampau kejarkan benda-benda seperti ini. Hidup dia tak aman sebab dia fokus untuk duit, untuk harta, untuk pangkat, untuk jawatan. Tetapi kata Nabi, kalau dia diberikan, dia akan gembira, dia akan redha. Tapi kalau dia tak diberikan, kalau dia tak dapat benda yang dia nak tu, dia akan tidak redha, dia akan tidak gembira. Sedangkan orang yang tak kerja ni, dapat pun okey. Orang yang tak kerja jawatan sebagai contoh kan, dia kerja dekat syarikat. Dia kerja macam biasa, datang pukul 8 pagi, datang sharp, buat kerja, diberikan amanah, dia dapat buat dengan sebaik mungkin. Tak dapat pangkat, dia relax je. Sebab dia kerja 8-5 macam biasa. Bos bagi kerja, dia buat. Bos tak bagi, dia tak buat. Bos datang, dia tak bodek pun. Bos datang, dia hormat bos, dia respect bos. Tapi dia dah tak dapat naik pangkat, dia okey je. Tapi kalau orang yang kerja, tak dapat mengamuk dia. Orang dah bodek, dah kipas macam-macam tuan-tuan, tak dapat marah dia. Disalahkan orang itu, salahkan orang ini. Kalau dia tak dapat. Itu yang Nabi masukkan dalam hadis ini. Jadi cerita dia, apabila kita ada harta ini, daripada hadis yang kita bincangkan ini, pertama sekali kalau boleh kita infakkan fi sabilillah. Jangan gedekut. Kemudian kita bantu orang-orang yang susah. Sekiranya ada hutang, kata Nabi, hutang wajib dibayar. Kena cari. Kat mana pun kena cari. Ustaz, dah lupa lah Ustaz. 10 tahun lepas waktu saya tak ada duit Ustaz. Sekarang saya ada banyak duit. Macam mana saya nak cari orang tu? Kena cari. Cari. Kalau tak jumpa, kata para ulama, kita kena perbanyakkan sedekah. Mudah-mudahan kita akan diberi kebaikan di akhirat kelak dengan amal sedekah. Sebab kita niat nak bayar dah hutang tu. Tapi tak jumpa. Waris pun tak jumpa. Dia dah berpindah. Berlaku kan. Kita pinjam ataupun kita berhutang waktu kita susah. Waktu tu kita tak ada perniagaan lagi. Umur 30, bankrupt pula tu. Berlaku pula PKP, MCO. Nak buka bisnes tak lepas. Lalu kita pun pinjam kawan kita. Dia bagi 10,000. Kita pun guna duit tu. Menjadi pula bisnes kita. Menjadi setahun, menjadi. Bila kita dah ada duit, kita cari balik, dia tak ada dah. Dia dah berpindah. Kita kontak Facebook, cari dan tak jumpa. Cari dekat Instagram, tak jumpa. Cari dekat pejabat polis, tak jumpa. Waris pun tak jumpa. Jadi apa kita nak perlu kita buat? Sebab kita nak bayar. Kata para ulama, kita perbanyakkan sedekah. Pantang jumpa orang nak, kita bagi dengan harapan mudah-mudahan dengan amalan kita tadi tu kita akan diberi kebaikan di akhirat kelak. Sebab kita nak bayar. Tapi kalau kita jumpa tak nak bayar, itu masalah. Dah jumpa dah, sayang pula duit kita ni tadi. Itu masalah. Jadi kalau boleh jangan kita lakukan sedemikian sebab hutang wajib dibayar. Sebab itu kalau kita berjihad dan kita mati di jalan Allah sekalipun, tetapi hutang kita tak bayar dengan sengaja, kita juga tidak akan mendapat fadilat orang-orang yang mati syahid tuan-tuan. Tak dapat dihisap dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap, tak dapat. Sebab kita ada hutang yang kita memang sengaja tak nak bayar. Tapi kalau kita memang ada hutang nak bayar, orang tu tak ada, orang tu meninggal, kita cari tak jumpa, itu lain cerita. Kemudian dalam hadis ini juga, dalam hadis yang kita bincangkan, antara perkara yang menarik untuk kita sebutkan iaitu bagaimana Nabi didatangi oleh Jibril. Nabi didatangi oleh Jibril banyak kali dah. Nabi datang oleh Jibril ni. Antara yang top yang biasa kita sebut hadis berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Itu juga Jibril datang. Dalam hadis ini juga Nabi juga datang. Dengan hadis Abu Zar ni. Bila Nabi datang oleh Jibril, Jibril kata kepada Nabi, mana-mana insan orang Islam di kalangan umat Nabi Muhammad yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk ke dalam syurga. Ini berita gembira untuk kita tuan-tuan. Bermaksud sekalipun kita ini mungkin buat dosa, semua orang buat dosa, al-khata', semua kullu bani Adam khata'un, pasti buat dosa. Kalau boleh kita jangan buat dosa yang besar lah, al-kabair. Dosa kecil kita akan buat. Tengok aurat wanita, tengok orang tengok tipu orang yang kecil-kecil ni. Ini semua dosa. Tetapi walaupun kita berdosa, kalau boleh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat dengan taubat nasuh atau taubatan nasuha,
kemudian kita akan dimatikan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan taubat tadi kita akan diampunkan dan kita akan masukkan syurga Allah. Meskipun sedemikian, kalau ada orang Islam yang tak sempat bertaubat, dia juga akan masukkan oleh Allah ke dalam syurga walaupun dia melakukan perkara-perkara dosa dengan syarat dia tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa hadis yang kita bincangkan memberi manfaat pada kita pada malam ini, dan kita akan bertemu lagi insya-Allah pada waktu yang lain. Aku ada soalan tak tuan-tuan sebelum saya tutup? Kok adalah nak tanya. Silakan Ji. Lagu Laukana Bainana tu. Laukana Bainana tu kan? Dan nasyid tu. Baik, itu juga kalau. Jadi dia kalau yang dalam lagu tu sebab dia menyatakan kalaulah Nabi bersama dengan kita. Bermaksud itu satu penghargaan kepada Nabi. Sebenarnya kita memuji Nabi. Jadi lagu tu tak ada masalah. Yang Nabi larang tu fa innal law taftahu amal syaitan tadi tu, itu dalam hadis Nabi sebut itu kalau kita macam menyesal takdir. Kalaulah dulu aku tak ikut kata engkau. Itu Nabi tak bagi. Sebab benda tu dah berlaku. Dah telah ditakdirkan yang tak boleh diubah dah. Kita sebut macam mana pun tak boleh ubah dah. Tetapi kalau macam tadi tu, laukana benar, itu maksudnya kita nak mengatakan kalau Nabi ada ni, dia punya lirik tu kalau tuan-tuan baca, dia tak berkata menyesal takdir tu. Dia nak bagi tahu kalau Nabi bersama dengan kita, sekian dan sekian. So lagu tu bagi saya tak ada masalah lah. Ataupun kalau kita cakap kalau nanti kau ada, kita akan sama-sama pergi ke umrah, tak ada masalah. Sebab itu kan benda tu tak ditakdirkan lagi. Kita berazam untuk buat kebaikan. Kalau lau macam tu tak ada masalah. Tapi yang dipesan oleh Nabi itu lau, kalau yang benda telah pun berlaku dan kita macam menyesal dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Itu tak boleh. Sebab dia membuka kepada hasatan syaitan. Syaitan akan bisik kat telinga kita tuan-tuan supaya kita menyesal lagi, kita salahkan orang itu, salahkan orang ini. Kita akan yang paling kita bimbang bila kita salahkan takdir, bermaksud salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi tak boleh. Kita salahkan orang, salahkan takdir, kita salahkan siapa sebenarnya? Salahkan Allah, sebab Allah yang mentakdirkan setiap yang berlaku. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang Nabi tak bagi tu. Tapi kalau macam laukana bainana tu, kalau Nabi bersama dengan kita sekarang ini, Nabi sekian-sekian dia punya lirik kan, itu tak ada masalah insya-Allah. Jelas Lagi soalan? Dalam ikim selalu keluar nasyid tu kan, laukana bainana tu. Tadi saya nak datang pun keluar lagu tu juga. Dengar je lah. Okey, kalau tiada soalan, aku liqauli haza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.